Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman berteman rakan setugas Hafizi Rosli dalam Awni Pagi. Awni Pagi kami membawakan kepada anda merangkumi pelbagai topik merentasi pelbagai idea-idea dan juga perkara isu yang kita bincangkan. Dan kita nak mahu pada pagi ini Hafizi sebenarnya kita nak memahami dengan lebih jelas. Betul secara asas kita tahu demam biasa itu bagaimana, influenza itu bagaimana dan juga jangkitan COVID-19 itu bagaimana. Tapi kita nak memahami dengan lebih mendalam. Untuk itu kami bawakan kepada anda seorang pakar, Dr. Muhammad Iqbal Iyin, merupakan pakar pediatrik Jalselton Medical Center Kota Kinabalu dan juga panel drbudak.com. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Hafizi. Dr. Iqbal, pertama sekali secara asasnya kita faham apa itu jangkitan COVID-19, influenza, demam biasa, tapi saya nak minta doktor fahamkan lagi secara lebih mendalam secara asasnya apa perbezaan-perbezaan yang terdapat pada penyakit-penyakit ini supaya kita tahu dan juga kita tak cemas apabila kita dijangkiti ataupun anak-anak kita dijangkiti ataupun orang lain di sekeliling kita. Ya, baik, terima kasih Hafizi dan terima kasih juga kepada Astro Awani kerana sentiasa memberi peluang kepada kami para doktor untuk terus memberikan maklumat, memberikan nasihat kepada semua penonton Astro Awani. Saya sebagai mewakili rakan-rakan saya daripada drbudak.com mengucapkan ribuan terima kasih. Ya. In general, kita perlu faham satu konsep tentang risiko jangkitan. Maksudnya, dalam jangkitan ini ada dua faktor utama. Satu, faktor antibodi kita masing-masing, maksudnya imun sistem badan kita. Jadi makin muda usia seseorang, makin kecil seseorang tu, daya tahan dia masih rendah. Ataupun makin tua seseorang, daya tahan dia pun makin rendah. Sebab itu bila terkena jangkitan, mereka boleh terkena jangkitan yang agak teruk ataupun berisiko, yang boleh mengalami komplikasi jangkitan. Kedua, konsep jangkitan itu sendiri. Sekiranya kuman atau penyebab jangkitan itu sendiri adalah sejenis jangkitan yang bahaya, so komplikasi pun boleh berisiko tinggi. Ya. Walaupun antibodi itu agak kuat kita katakan. Ya. Jadi dalam konteks jangkitan ini, secara kasarnya kita boleh bahagikan kepada jangkitan virus dan juga jangkitan bakteria. Virus ni secara kasarnya dia datang, dia pergi. Maksudnya dia datang, pergi ke rumah, mengganggu sedikit, lepas tu dia hilang. Tetapi setiap virus ada karakteristik dia tersendiri. Dan ada cara untuk kita klasifikasikan jenis-jenis virus ini. Tetapi untuk perbincangan yang lebih mudah, kita boleh kategorikan virus ni kepada virus yang baik, yang tak berapa jahat, ataupun virus yang agak ganas kita katakan, yang lebih jahat. Ya. Bakteria pula selagi kita tidak berikan pemberian antibiotik atas nasihat doktor, selagi itu kuman tu akan ataupun jangkitan itu akan sukar untuk dirawat. Ya, okey. Berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, apa beza antara selsema biasa ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata common cold ataupun jangkitan influenza ataupun jangkitan COVID-19. Ya. Secara kasarnya, jangkitan biasa ni puncanya adalah virus yang agak baik. Ya. Contohnya virus rhinovirus ataupun para influenza virus. Malah kalau dalam literature yang lama-lama, coronavirus itu sendiri termasuk dalam common cold. Maksudnya sebelum dia berlaku mutasi. Ya. Jangkitan influenza pula disebabkan oleh virus influenza yang boleh dikategorikan kepada influenza A, influenza B, influenza C dan D. Tetapi C dan D ini agak baik dan bukan di kalangan manusia. Tetapi influenza A dan B pernah berlaku pandemik. Contohnya Spanish flu ataupun pada 2009-2010 yang lalu ada H1N1 kita kata. Ya. Dan yang terakhir, jangkitan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang telah bermutasi kita kata. Ya. Ada tujuh jenis virus coronavirus dan COVID-19 ini sekarang ni pun ada mutasi dia lagi. Ya. Kalau kita baca terbaru di UK ada mutasi coronavirus B117 ataupun kemarin dilaporkan daripada kluster benteng Lahadatu Sabah ada dipanggil coronavirus 19A701C kalau saya tak silap. Ya. Jadi maksudnya secara kesimpulannya punca
jangkitan tu adalah berbeza. Jadi kalau kita kata common cold atau COVID-19 dia adalah flu biasa, agak salah kerana punca tu berbeza. Tetapi cara jangkitan tu adalah sama. Maksudnya daripada bendalir, daripada pernafasan, daripada air liur seseorang ataupun persekitaran yang tidak bersih, dan kanak-kanak memegang apa semua masuk kepada mata, hidung dan juga mulut. Ya. Itu secara kasarnya lah ya, untuk kita ni. Doktor, itu kita melihat kepada karakteristik, susah saya nak sebut, karakteristik bagi demam biasa dan juga bagi influenza dan juga bagi COVID-19 itu sendiri. Namun kepada ibu bapa yang sedang menonton kami semua ini, kita ingin memahami apakah simptom-simptom yang membezakan antara ketiga-tiga ini. Kita tahu demam biasa ni sepanjang tahun memang ada saja kes-kes mengenai demam biasa dan juga selsema biasa. Influenza kita tahu setiap hujung tahun mungkin dalam keadaan kita monsun dengan hujan dan sebagainya, dan ketika ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi semestinya ibu bapa perlu mengetahui simptom-simptom yang membezakan antara penyakit-penyakit ini supaya mereka dapat bertindak sama ada mereka perlu berjumpa dengan klinik saja atau memakai ubat saja ataupun pergi ke buat swab test dan sebagainya. Mungkin dapat diperincikan mengenai simptom membezakan ketiga ini. Ya, soalan yang bagus ya. Basically untuk demam selsema biasa atau common cold yang kita kata, dia berlaku kebiasaannya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan hari ke-4, ke-5 dia reda sendiri. Jadi ada setengah-setengah kanak-kanak yang demam ataupun tidak demam, dan kalau demam pun dia tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rapat. Demam tinggi ni, demam kita katakan kalau suhu badan melebihi 37.5. Ya. Demam rendah dalam 38 ke bawah. Demam tinggi 39 ke atas. So common cold ni atau influenza ataupun demam selsema biasa ni selalunya ada demam atau tidak demam. Tetapi kalau demam pun dia tak tinggi. Ada batuk, ada selsema, tetapi kanak-kanak masih aktif, masih boleh makan, masih boleh minum, ya. So secara kasarnya kita masih boleh perhatikan anak-anak ini. Ya, kerana benda ni datang dan dia pergi, ya. Dan kena berhati-hati tentang pemberian ubat selsema batuk terutama daripada kategori antihistamin. Secara kasarnya kita tak galakkan pemberian ubat-ubat batuk selsema bagi kanak-kanak bawah 2 tahun ke bawah. Jadi maksudnya demam selsema biasa akan reda sendiri tanpa ada sebarang komplikasi. Baik. Bagi COVID-19, rata-rata hampir sejak setahun ni hampir semua orang di kalangan ibu bapa sudah faham. Ya. Tetapi bukanlah bermaksud kanak-kanak tidak boleh kena jangkitan COVID-19. Ya. 80% di kalangan pesakit COVID-19 dia tidak ada simptom. Simptom-simptom COVID-19 ni selalunya dia start pada hari pertama, keempat tu agak biasa. Kemudian dia akan ada demam, akan ada batuk selsema, ada muntah cirit, ataupun yang paling dominan adalah hilang deria bau atau deria rasa. Dan komplikasi itu boleh berlaku pada hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kemudian masa tu kita kena perhati simptom, takut ada sesak nafas, ya, takut ada sawan, ya. Dan hari ke-10 dikategorikan sesiapa yang COVID-19 positif. Selepas hari ke-11, 12 dia tidak sudah menjangkiti orang lain. Secara kasarnya kita boleh katakan pesakit kanak-kanak yang didiagnos ataupun disahkan positif COVID-19, rata-ratanya tidak ada masalah. Walaupun kita ada dengar ada beberapa kes kematian, ada beberapa kes yang melibatkan jantung, pernafasan, tetapi majoritinya boleh survive. Ya. Tetapi perlu dikuarantin atau perlu diperhatikan di hospital atau pusat kuarantin yang digazetkan. Sebenarnya, jangkitan influenza ni yang lebih boleh menyebabkan bahaya. Seperti yang Hafizi katakan tadi, di Malaysia ni kita boleh katakan tidak ada musim. Kalau di negara Eropah ataupun di negara yang Australia, New Zealand, ada masa-masa musim influenza tu tinggi. Maksudnya pada waktu winter. Ya. Sebab tu sebelum masuk winter, digalakkan untuk pengambilan vaksin influenza setiap tahun. Itu nanti kita bincangkan kemudian. Jadi macam kita ni boleh dikatakan sentiasa ada setiap tahun. Tetapi musim yang tinggi ni pada bulan 12, bulan 1, bulan 2. Ini statistik tidak memang sentiasa menunjukkan graf yang menaik pada hujung tahun ini.
Faktor dia mungkin musim tengkujuh, musim cuti sekolah, ya. Kalau sebelum ni musim cuti sekolah orang semua melancong, berjalan, ya. Ketiga, musim orang kahwin, ya. So perjumpaan tu banyak. Keempat, musim perayaan seperti Christmas, Tahun Baru Cina dan sebagainya. Jadi apakah simptom yang perlu diperhatikan oleh ibu bapa kepada jangkitan influenza? Influenza ni dia abrupt. Maksudnya dalam 4 hari pertama tu, anak anda akan mengalami demam yang tinggi kepada kebiasaannya. Tinggi ni maksudnya 39-40 dan agak rapat. Kebanyakan penyakit biasa, selalunya demam tu jarak sikit. Maksudnya demam, selepas tu pada 4 jam, 6 jam baru naik semula. Influenza kadang-kadang 2 jam, 3 jam dah naik balik. Jadi itu yang kita kena suspek, takut anak kita mengalami jangkitan influenza sekiranya demam terlalu tinggi dan terlalu rapat, kerana komplikasi boleh berlaku di mana kalau terlalu tinggi anak anda berisiko untuk sawan demam. Sawan demam ni memang boleh berlaku di kalangan kanak-kanak 3 bulan hingga 6 tahun, di mana disebabkan oleh demam terlalu tinggi mereka boleh mengalami sawan. Kemudian boleh ada komplikasi paru-paru, masalah pernafasan, ya. Ketiga, 2% di kalangan jangkitan influenza ada multi organ failure, kita kata. Maksudnya bahaya nyawa mereka. Ini yang kita kena perhati. Jadi secara kasarnya, sekiranya anak anda demam tetapi low grade dan masih aktif, boleh monitor. Tetapi kalau lebih 4 hari, 5 hari, sebaiknya diperiksa untuk pastikan ianya adakah COVID-19 atau tidak pada masa sekarang. Tetapi influenza selalunya demam tu tinggi dan pada hari pertama sudah tinggi. So sekiranya demam tinggi dan berterusan dan agak rapat, sebaiknya pergi ke kecemasan atau ke klinik yang terdekat untuk menjalani pemeriksaan fizikal terlebih dahulu sebelum untuk pengesahan kita akan, seperti macam COVID-19, kita akan ambil sampel swab daripada hidung atau tekak yang mana ada tes-tes tertentu yang detect antigen influenza ataupun detect PCR influenza atau kuman-kuman virus pernafasan yang lain. Okey, baik. Itu antara perbezaan simptom-simptom antara demam biasa, influenza dan juga COVID-19 untuk kita perhatikan, untuk kita secara jelas ibu bapa di luar sana boleh perhatikan kepada keadaan anak-anak anda untuk melihat sama ada perbezaan pada setiap penyakit-penyakit ini. Dan sudah pasti kita akan bawakan selepas ini bagaimana untuk kita tahu pencegahan-pencegahan yang boleh diamalkan untuk mengelakkan jangkitan virus-virus ini, kemudian vaksin COVID-19 dan juga vaksin-vaksin lain, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan setakat ini disuntik kepada anak-anak anda. Perlu juga kita memahami perkara tersebut secara asas sebelum vaksin COVID-19 ini kita akan dapat Februari yang depan. Dan kita akan bersama dengan Dr. Iqbal sebentar saja lagi, tapi sebelum itu kita perlu berhenti rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awani Pagi. Terima kasih kerana bersama dengan saluran berita paling dipercayai di Malaysia, dan kita membincangkan mengenai perbezaan demam biasa, influenza dan juga COVID-19 yang perlu kita semua ketahui sebagai orang dewasa untuk kita melindungi golongan yang berisiko, terutama sekali kanak-kanak. Dan kita bersama dengan seorang pakar, Dr. Muhammad Iqbal Ian, pakar pediatrik Jalselton Medical Center Kota Kinabalu, dan juga panel drbudak.com itu sendiri untuk kita bincangkan mengenai perkara ini. Jadi saya nak terus kepada Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, kalau tadi kita bincangkan simptomnya, kita bincangkan bagaimana nak kenal pasti ketiga-tiga jenis ini, perbezaan dan sebagainya. Tapi kita nak pergi kepada faktor pencegahan. Setiap penyakit itu seelok-eloknya lah kita mencegah dahulu sebelum lebih baik daripada kita mengubati itu sendiri, kan Dr. Iqbal. Mungkin Dr. Iqbal boleh perincikan bagaimana kita nak mencegah ketiga-tiga penyakit ini, Doktor? Ya. Sebagai langkah pencegahan, kita kena tahu yang penyakit sebegini berpunca daripada droplet ataupun cecair berdalir daripada pernafasan orang yang menjangkitkan. Secara teorinya, pesakit influenza yang positif boleh menjangkitkan kepada 2 orang di sekitar dia. COVID-19 secara teorinya boleh menjangkitkan sekitar 3 orang di sekitarnya pula. Ya. Sebab tu
bagi orang yang sakit, pertama sekali kena duduk rumah lah. Ya. Maksudnya janganlah pergi mall, janganlah pergi kenduri kahwin, janganlah pergi function, pergi sekolah atau sebagainya. Maksudnya kalau anak kita sakit, sebaiknya kita jaga di rumah untuk mengelakkan daripada jangkitan kepada komuniti. Kedua, penjagaan ataupun etika batuk atau sersema yang baik. Maksudnya, setiap kali batuk sersema, kita tutup mulut hidung supaya tidak tersebar virus-virus tersebut. Ketiga, pemakaian mask. Rasanya kebanyakan daripada kita dah hampir selalu dah jadi rutin untuk memakai mask. Dah tak lupa dah selalunya. Penjagaan jarak. Secara teorinya, jarak virus tu boleh merebak 6 kaki, maksudnya 1 hingga 3 meter. Sebab tu jarak tu kena ada. Ya. Dan saya suka nasihatkan di kalangan kita ni, adalah satu budaya yang agak sukar untuk dielakkan seperti salam. Ya. Ataupun juga orang dewasa ni suka sangat angkat anak orang, suka sangat angkat anak buah. Yang kecil-kecil ni angkat, dodoi, cium-cium mereka. Ya. Sebab kadang-kadang daripada bendalir hidung ataupun mulut kita tu boleh menjangkitkan kepada bayi ataupun kanak-kanak yang masih berisiko tinggi untuk terkena jangkitan influenza, COVID-19 atau virus-virus yang biasa. Ya. Dan yang terakhir adalah kebersihan persekitaran. Ya. Jadikan habit anda sekiranya bawa anak anda keluar, sekiranya di persekitaran sentiasa cuba bersihkan. Ya. Terutama yang sekiranya bawa makan di luar, di restoran contohnya. Apa yang sering kita lakukan adalah untuk anak kita minta baby chair orang panggil. Ya. Dan anak anda pakai dia buat, dia akan ketuk. Ya. Dan kemudian dia akan masuk ke mulut, tangan dan mata. Ya. Jadi sebab tu sebelum kita letak, kita kena bersihkan. Bersihkan ni means kena guna yang ada alkohol lah kita kata, atau bersihkan dengan sabun semua. Dan terakhir bersihkan tangan, pembersihan tangan. Ya. Ini kita kata langkah pencegahan yang bukan perubatan. Baik. Langkah pencegahan dari segi perubatan adalah vaksin. Ya. Sebab tu kalau kita ingat, pada bulan 1, bulan 2 di Malaysia ni, sebelum datangnya COVID-19 pada kemuncak PKP pertama bulan 3, kadar kes influenza tu agak tinggi. Sebenarnya tahun-tahun pun macam sama, tetapi mungkin pada tahun ni agak viral dan agak ramai yang kena. Sampai ubat antivirus kepada influenza tu habis di pasaran. Vaksin influenza also habis di pasaran. Ya. Jadi sebab tu pada tahun-tahun sebegini kita sebenarnya menggalakkan pengambilan vaksin influenza setahun sekali, terutamanya untuk anak-anak kita yang 5 tahun ke bawah. Kerana mereka kalau kena, macam saya kata tadi, berdemam boleh tinggi dan masalah komplikasi pernafasan ataupun multi organ failure. Kedua, kalau anak anda adalah anak-anak yang pramatang, anak-anak yang istimewa, yang daya tahan badan mereka mungkin kurang kuat. Ataupun anak-anak yang ada asma, ataupun ada restung, ada penyakit berjangkit, ada penyakit yang kronik orang panggil, seperti jantung dan sebagainya, buah pinggang dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebenarnya semua orang boleh digalakkan untuk mengambil vaksin influenza secara berkala setahun sekali. Paling bagus pada masa-masa sebegini, sebelum musim tu tinggi. Kenapa setahun sekali? Kerana satu, antibodi itu akan mula menurun. Kedua, setiap kali pengambilan vaksin influenza, secara kasarnya kita kata dalam vaksin tersebut ada 4 jenis varian pencegahan virus yang kita bagi. 2 jenis influenza A, H1N1 dan H3N2. 2 jenis influenza B yang dinamakan Victoria dan Yamagata. Dan kadang-kadang WHO ataupun CDC akan menukar kandungan tu. So ibaratnya setiap kali kita ambil, kita akan dapat mencegah yang paling jahat, yang paling bahaya. Ya, jadi kalau kita kena pun kita akan dapat jangkitan yang biasa-biasa saja, semua biasa saja. Okey. Bagi vaksin COVID-19, ya, secara kasarnya boleh dikatakan tidak untuk kanak-kanak. Ya. Ada 2-3 company yang telah diluluskan, ada beberapa akan diluluskan, dan kalau baru-baru ni Menteri Sains dan Teknologi YB Khairi Jamaluddin telah umumkan untuk mendapatkan vaksin-vaksin bermula bulan 2, bulan 3 secara batch, lebih kurang 5 syarikat yang berbeza. Tetapi untuk vaksin COVID-19 setakat ini bukan untuk kanak-kanak.
kebanyakannya kajian tu lebih kepada 18 tahun ke atas. Ya, itu pertama. So jangan ambil secara kasarnya vaksin COVID-19 tidak perlu untuk kanak-kanak kita. Kedua, kerana seperti yang kita bincang tadi, COVID-19 kalaupun kena di kalangan kanak-kanak, kebanyakannya tidak ada masalah. Tetapi vaksin bukanlah segala-galanya. Vaksin itu hanya langkah pencegahan. Etika penjagaan kebersihan, etika penjarakan yang kita telah amalkan setahun ni perlu dijadikan bukan new normal already, tetapi adalah sesuatu yang kita perlu amalkan sentiasa. Demi kesihatan untuk anak-anak kita. Lebih baik mencegah berbanding dengan merawat. Doktor, kita melihat kepada jangkitan kepada influenza dan juga COVID-19 ini, dan ada juga yang menyatakan bahawa jangkitan daripada kanak-kanak ini juga boleh dijangkiti kepada orang dewasa, dan bagaimanakah juga risiko kepada orang dewasa apabila terkena kepada influenza ini semua, dan adakah mereka juga perlu mengambil vaksin kepada influenza itu sendiri? Ya, betul. Secara kasarnya, sesiapa yang positif, baik influenza, coronavirus ataupun sersema biasa ni, boleh menjangkitkan orang sekeliling. Ya. Sebab tu dalam COVID-19 disebabkan oleh pandemik, kuarantin tu agak perlu untuk mencegah supaya jangan yang berisiko terkena. So yang berisiko ni adalah contohnya wanita yang hamil, warga tua yang 65 tahun ke atas, pesakit yang kronik seperti ada masalah darah tinggi, kencing manis, yang menjalani dialisis, ya, ataupun mereka yang memiliki daya tahan yang rendah. Ya, contohnya memang dilahirkan dengan antibodi yang rendah ataupun yang mengambil ubat-ubatan untuk mengawal penyakit mereka. Ya. So, golongan-golongan ini perlu untuk mengambil vaksin influenza dan juga COVID-19 ini. Sebab tu, sekiranya COVID-19 mula dan dijangkakan 80% kita cuba target untuk Malaysian population, pertama sekali bersetuju atau tidak. Ya. Kedua, pesakit yang kronik. Ketiga, yang frontliner. Dan kemudian baru yang berikut-berikutnya. Ya. Dan untuk makluman, influenza ni memang secara kasarnya kita katakan semua orang boleh ambil. Tetapi agak sukar untuk kita kerajaan untuk memberikan vaksin influenza kepada semua orang secara percuma. Tetapi bagi petugas kesihatan, even kepada kita punya kaki tangan immigration, ya, kerana mereka berjumpa ramai orang, ya, yang itu saya dimaklumkan mereka ada terima vaksin influenza. So maksudnya yang berisiko sebaiknya untuk ambil vaksin-vaksin sebegini sebagai langkah pencegahan. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Iqbal Ian, pakar pediatrik Jesselton Medical Center, Kota Kinabalu, dan juga panel drbudak.com atas perkongsian untuk kita sama-sama mengetahui perbezaan di antara demam biasa, influenza dan juga COVID-19 ini, supaya kalau berlaku demam biasa, kalau berlaku COVID-19 ke, kalau berlaku influenza, kita tak cemas, kita tahu langkah-langkah apa langkah seterusnya perlu kita ambil untuk memastikan bahawa anak-anak kita, golongan-golongan yang kita lindungi ini berada dalam keadaan selamat dan mengikut prosedur yang teratur, dan supaya kesihatan mereka juga terjamin di masa hadapan kelak, Hafizi. Betul. Yang pasti amalkan langkah-langkah pencegahan apa yang telah diberitahu oleh Dr. Muhammad Iqbal tadi, dan langkah-langkah pencegahan COVID-19 juga sedikit sebanyak membantu untuk kita mengelakkan daripada kita dijangkiti COVID-19. Begitu juga untuk kita dijangkiti dengan influenza ini sendiri. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini, Hafizi. Saya Hafizi Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.